Assalamualaikum dan selamat sejahtera, Madam. Jadi hari ini kumpulan 10 akan membentangkan tentang tamadun India, sistem perekonomian. Okey, seterusnya. Ini adalah isi kandungan flipbook kami. 10 keterangan Islam, ekonomi sara diri, ekonomi komersial. And then lepas tu, selepas kedatangan Islam, pengurusan mata wang, sistem cukai, ekonomi perdagangan, ekonomi pertanian dan juga ekonomi perusahaan. Seterusnya. Jadi kita akan mulakan dengan sebelum kedatangan Islam ke tamadun India. Nama saya Adriana Syazwani. Jadi saya akan membentangkan tentang ekonomi sara diri. Pada menjelang zaman Vedik, orang Arya memainkan peranan penting dalam perkembangan kegiatan pertanian dan peternakan. Mereka juga mempunyai pengetahuan yang luas tentang musim dan juga tahu cara untuk membajak, menyemai, menuai menerusi Rig Veda. Selain itu juga, mereka juga bercucuk tanam dan terlibat dalam peternakan binatang. Mereka menternak haiwan seperti lembu, kambing, biri-biri dan kuda untuk mengangkut bijiran. Dan yang terakhir, menjelang akhir zaman Vedik pada 1000 hingga 600 SM, pertanian dan peternakan menjadi sumber makanan yang penting. Kerana antara tanaman yang ditanam ialah barley, gandum, padi dan tebu, kerana antara bahan yang diambil ialah barley dan gandum kerana adalah makanan utama mereka. Seterusnya. Assalamualaikum dan hello. Nama saya Emilia Zuliaka Binti Zulkifli dan saya akan membentangkan tentang ekonomi komersial. Okey, untuk ekonomi komersial, kegiatan ekonomi ini dia tidak tertumpu kepada tidak tertumpu kepada memenuhi keperluan hidupan seharian sahaja, tapi dia diperlukan untuk menjadi asas pertukaran dan penjualan barangan. Ini adalah maksud kegiatan ekonomi. Okey, so kegiatan ekonomi komersial ini merupakan kegiatan pertanian yang menjadi kegiatan pertanian menjadi sumber ekonomi utama untuk ekonomi komersial dan juga pertambahan kilang-kilang dari masa ke semasa, dan juga kebanyakan kota-kota mempunyai persatuan-persatuan ataupun kumpulan-kumpulan yang menjalankan aktiviti-aktiviti ekonomi seperti aktiviti pertanian, aktiviti peternakan dan aktiviti perdagangan dalam pelbagai jenis bidang, dan yang contohnya saya telah disertakan di situ iaitu pertanian, peternakan dan perdagangan. Terima kasih. Okey, kita teruskan dengan selepas kedatangan Islam ke tamadun India. Nama saya Siti Nurmizana binti Official dan saya akan membentangkan tentang ekonomi perusahaan. Okey, perusahaan utama untuk tamadun India ini ialah menenungkan kapas, pertukangan gangsa, tembaga, emas, perak dan tembikar. Okey, so tembikar ini ialah seperti tanah liat. Ia juga di peringkat antarabangsa, ini telah membuat hubungan perdagangan dengan Mesopotamia, Parsi, Saurashtra, Rajasthan, Afghanistan, Tibet dan Asia Tengah. Kain tenun ini merupakan ekspor utama tamadun di samping alat-alatan dipergangsa emas, tembaga, perak dan tanah liat. Pada zaman Maurya, perdagangan peringkat antarabangsa bertambah aktif. Jadi, perdagangan melibatkan negara-negara Ceylon, Timur Tengah, China dan Asia Tenggara. Perkembangan perusahaan tekstil, kain kapas dan sutera mempergiatkan aktiviti perdagangan sejak zaman Maurya. Jadi, perusahaan pembuat sutera berpusat di Bengal dan Banaras. Barangan emas, mutiara dan batu permata terus berkembang di India. Seterusnya. Assalamualaikum Doktor, nama saya Nordiana Munira binti Muhammad Amirul dan saya akan sorry. Assalamualaikum Doktor, nama saya Nordiana Munira binti Muhammad Amirul dan saya akan membicarakan tentang bidang pertanian. Jadi di kawasan Harappa, penduduk menanam barley, kacang, gandum dan kapas. Roda juga digunakan sebagai kinci air untuk mengangkut air dari sungai.
Dan sewaktu Empire Maurya, iaitu di zaman pemerintahan Asoka, petani menggunakan tanah kerajaan untuk aktiviti pertanian. Dan 1/3 daripada hasil per kapita diserahkan kepada kerajaan ketika itu. Semasa pemerintahan Asoka, golongan Sudra juga menggunakan tanah baru untuk dijadikan kawasan pertanian. Seterusnya, Salam sejahtera saya ucapkan kepada pencara yang saya kasihi, Dr. Rabiato. Nama saya ialah Dipa Gunalan dan saya ingin membentangkan mengenai ekonomi perdagangan daripada tamadun India. Semasa zaman Maurya, masyarakat tamadun India sangat terkenal dengan kegiatan ekonomi iaitu ekonomi perdagangan di peringkat antarabangsa. Hal ini kerana kadar ekonomi perdagangan mereka semakin meningkat dari masa ke semasa. Dan antara negara-negara yang terlibat dalam kegiatan perdagangan ialah Greek, Sri Lanka, China, negara-negara Timur Tengah, Asia Tenggara dan Asia Barat. Kesemua kegiatan perdagangan ini dijalankan di tepi pantai kecuali negara-negara dari Asia Barat iaitu melalui suatu jalan di mana berlakunya kegiatan import dan ekspor. Perusahaan terutama mereka ialah aktiviti perdagangan iaitu menenun kain kapas, pertukangan gangsa, tembaga, emas, perak dan tembikar. Kain tenun merupakan ekspor utama tamadun ini, di samping alat-alatan diperbuat daripada gangsa, emas, tembaga dan lain-lain. Selain itu juga, India telah membuat kegiatan import dan ekspor dengan Mesopotamia, Parsi, Rajasthan, Saurashtra, Asia Tenggara dan juga Afghanistan. Contohnya, India telah mengimport kulit siput dari Saurashtra, gangsa dari Parsi, perak dan firuz dari Afghanistan dan batu jade dari Asia Tenggara. Hal ini secara langsung telah menyebabkan sebuah hubungan diplomatik untuk terbentuk. Seterusnya, Assalamualaikum Doktor, saya Warna Syara Yasmin. Seterusnya, Islam telah memperkenalkan sistem cukai dan terdapat 5 jenis sistem cukai. Yang pertama ialah jizyah, cukai yang dikenakan ke atas individu yang bukan Islam yang ingin berlindung di negara Islam. Cukai yang kedua ialah kharaj, cukai yang telah dikenakan ke atas tanah pertanian yang telah dirampas sama ada melalui peperangan atau damai ke atas orang bukan Islam. Cukai yang ketiga ialah zakat, mengeluarkan sebahagian daripada harta yang tertentu kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syaratnya. Cukai yang keempat ialah baitul mal, iaitu institusi kewangan yang bertanggungjawab dalam mentadbir hal-hal yang berkaitan dengan cukai. Yang terakhir ialah ufti, iaitu wang dan bunga emas atau yang seangkatan anda mengakui kebesaran dan kekuasaan negara-negara besar tersebut. Seterusnya. Okey, hello madam, nama saya Sanjeev dan saya akan membentangkan tentang penggunaan mata wang. Okey, so sebelum kedatangan Islam, mata wang yang digunakan di India adalah dinar dan dirham Arab. Okey, tetapi dengan kedatangan Islam, penggunaan mata wang yang berbeza telah diperkenalkan. Okey, kedatangan Islam membawa pengenalan mata wang seperti tangka, jital dan rupiah yang digunakan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Selain itu, mata wang juga digunakan untuk menunjukkan kedudukan sosial, di mana wang emas dan perak digunakan oleh golongan atasan, manakala wang tembaga dan besi digunakan oleh golongan rendah. Perubahan dalam penggunaan mata wang terus berlaku semasa penjajahan Inggeris di India, di mana mata wang India digantikan dengan mata wang kertas yang dikeluarkan oleh British India. Okey, selepas kemerdekaan India, mata wang kertas India dikeluarkan dan disokong oleh Bank Pusat India, yang dikenali sebagai Reserve Bank of India, dan ia digunakan di seluruh negara itu. Okey, seterusnya. Assalamualaikum Doktor, nama saya Nur Syafana binti Syamsul dan saya akan membentangkan tentang peningkatan ekonomi tamadun India.
Yang pertama ialah ia bergantung kepada aktiviti perdagangan dan perindustrian. Yang pertama, ianya wujud hubungan perdagangan luar dan di dalam negara antara pusat perdagangan yang penting termasuklah Angga, Kalinga dan Karusa yang menghasilkan senjata gading, emas, berlian dan juga mutiara. Yang kedua ialah hubungan perdagangan negara luar dapat dilihat melalui hubungan antara kerajaan Maurya dan Makedonik, Sri Lanka, rantau Asia Tenggara dan juga Asia Tengah. Yang ketiga ialah wujud beberapa pelabuhan yang penting, antaranya ialah Tamperliti, Gantashla Hala dan Kadura di bahagian timur serta Broj, Kaul, Kalyan dan Kambing di bahagian barat. Maafkan saya tak tahu nak sebut dengan betul. Seterusnya ialah Persatuan Perdagangan dan Perusahaan, Strestin, wujud di setiap bandar untuk tujuan. Ada dua tujuan, iaitu yang pertama untuk mengawal harga dan kedua ialah untuk mengawal kualiti barangan. Maafkan saya, ada tiga tujuan, iaitu yang pertama mengawal harga dan kedua untuk mengawal kualiti barangan dan ketiga ialah mengawal gaji pekerja. Seterusnya, mata wang digunakan untuk medium dalam urusan jual beli. Slide seterusnya. Okey. Kemudian, shilling emas juga telah digunakan pada zaman Gupta seperti yang dinyatakan sebelum ni, iaitu ia dikenali sebagai dinara. Selain itu juga terdapat wang perak serta wang yang terdiri daripada cangkerang dan juga siput. Ini jelas membuktikan bahawa dinasti Maurya dan juga Gupta melaksanakan satu dasar ekonomi yang sangat sistematik. Kemudian perkembangan perusahaan tekstil, kain kapas dan sutera memperlihatkan aktiviti perdagangan sejak zaman Maurya juga. Kemudian perusahaan untuk membuat sutera berpusat di Bengal dan juga Banaras. Barangan emas, mutiara dan batu permata turut berkembang di India. Kemudian pelbagai jenis cukai juga dikenakan ke atas hasil pertanian dan juga buah-buahan. Cukai-cukai yang dipungut adalah untuk menyara anggota tentera, para pentadbir dan juga raja. Kemudian sejak tahun 100 Masihi, India juga menjalinkan hubungan perdagangan dengan Kepulauan Melayu, China, Rome dan juga Sri Lanka. Itu sahaja dari saya. Selamat sejahtera, nama saya Jayashree Kartikesu. Saya ingin membentangkan tentang sistem pengangkutan tamadun India. Tamadun India menggunakan pengangkutan sungai sebagai sumber pengangkutan utama di tamadun India. Dan negara-negara terlibat adalah negara-negara di Asia Tenggara. Ialah digunakan untuk menjalankan pengantaran barangan yang mempunyai jisim yang tinggi. Kegiatan import dan ekspor juga berlaku di sungai. Haiwan seperti gajah juga digunakan sebagai sumber pengangkutan untuk pembinaan dan sebagainya. Thank you. Terima kasih.